Rukun iman terbagi kepada 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Pada hari ini kita akan mempelajari perkara yang ketiga, iaitu beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga. Perkara pertama yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah tentang maksud kitab. Apakah maksud kitab? Kitab bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Cikgu ulang sekali lagi. Kitab bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kalam Allah itu apa? Kalam Allah adalah kata-kata Allah. Untuk pengetahuan murid-murid, kitab mengandungi syariat dan petunjuk. Syariat ialah peraturan-peraturan yang wajib kita patuhi. Manakala petunjuk adalah perkara untuk membimbing kita ke jalan yang benar dan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, tentang solat, tentang akhlak mulia. Baiklah, perkara kedua yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Injil diturunkan kepada Isa. Yang keempat, Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia 4 kitab yang wajib kita percaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Kita sebagai umat Islam wajib percaya kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajipan beriman kepada kitab ini terdapat dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Baik murid-murid yang dikasihi, untuk pengetahuan semua, Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada kitab lagi selepas Al-Quran. Al-Quran juga terpelihara daripada segala penyelewengan hingga hari kiamat. Perkara yang ketiga yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah kesan beriman dengan kitab. Apakah kesan kepada diri kita, masyarakat, apabila kita beriman, percaya kepada kitab? Yang pertama, iman semakin bertambah. Iman semakin bertambah. Bagaimana kita nak tahu iman kita bertambah atau tidak? Kita akan sering melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Mendapat syafaat Al-Quran. Syafaat ialah pertolongan. Pertolongan semasa di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita membaca Al-Quran, pahala kebaikan kita menjadi penolong kita apabila berada di alam akhirat nanti, insya-Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ada bersabda, "Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya." Riwayat Muslim. Yang ketiga, hidup tenang dan teratur. Hidup tenang dan teratur. Berkat kita membaca Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini tenang dan teratur urusannya. Yang keempat, masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Apabila diri kita tenang, setiap ahli masyarakat kita tenang dan teratur, maka lahirlah masyarakat yang sejahtera, aman dan harmoni. Yang kelima, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala perkara kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan tersebut, insya-Allah. Baik murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini tentang beriman kepada kitab. Ada 3 perkara yang kita pelajari pada hari ini, iaitu tentang maksud kitab, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada siapa kitab itu diturunkan. Dan yang ketiga, apakah kesan kita beriman kepada kitab? Mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari hari ini, murid-murid dapat memahami dan sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.